أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Semoga para penonton yang dikasihi Allah dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Di pertemuan kita dalam video pertama, dipaparkan sebuah ringkas mengenai latar diri pengarang kitab tafsir Al-Marbawi, Quran Bergantung Makna Melayu. Manakala video yang kedua ini, saya Dr. Muhammad Zain bin Mahmud ingin berkongsi dengan para penonton yang dikasihi tentang sebuah kitab tafsir berjudul Tafsir Al-Marbawi, Quran Bergantung Makna Melayu, karangan Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Manuskrip Melayu memaparkan falsafah dan jati diri bangsa Melayu, sekaligus merupakan warisan ilmu agama yang dihasilkan oleh cendekiawan Melayu sebagai lambang keilmuan yang mereka miliki. Pengkajian manuskrip Melayu Islam semestinya dapat menanam kesedaran mempelajari tulisan Jawi. Lebih-lebih lagi, warisan kesarjanaan seperti ini wajar dimertabatkan sebagai warisan dokumen negara yang harus dizahirkan dan disampaikan kepada generasi yang akan datang melalui penerbitan. Para penonton sekalian, Alhamdulillah di tangan kita sekarang terdapat sebuah kitab tafsir yang menjadi kebanggaan warisan kita, iaitu Tafsir Al-Marbawi, Quran Bergantung Makna Melayu. Adalah sebuah hasil karya tafsir yang dihasilkan oleh ulama terkenal Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Beliau mula menulis kitab tafsir ini pada 2 hari bulan April 1956 Masihi bersamaan 21 Sya'ban 1375 Hijriyah semasa berada di Kahirah, Mesir. Tafsir ini mengandungi 377 halaman termasuk indeks. Ianya mengandungi tafsir surah Al-Fatihah hingga ayat 14 surah Al-An'am. Nusrah tafsir ini telah diserahkan oleh pihak waris Al-Marbawi kepada Jabatan Pengajian Al-Quran dan Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada bulan Mac 2013, bertujuan agar warisan ini dapat disebarkan kepada masyarakat umum. Kepentingan karya ini dapat dilihat dari berbagai sudut. Satu, ianya sangat penting dalam konteks pengajian Islam, khasnya dalam pengajian tafsir di negara ini, khasnya dan di Nusantara amnya. Ini disebabkan tafsir ini mengandungi bilangan surah Al-Quran yang lebih banyak berbanding dengan kitab-kitab tafsir yang diterbitkan sezamannya. Yang kedua, penerbitan manuskrip tafsir Al-Marbawi ini dapat melestarikan khazanah ilmu ulama di samping menjunjung tinggi nilai peradaban dan ketamadunan Melayu Islam. Yang ketiga, tafsir ini dapat dijadikan sumber rujukan para pelajar dan penyelidik pengajian Al-Quran di negara ini dan Nusantara. Malah ianya juga dapat diambil manfaat oleh seluruh umat Islam, insya-Allah. Demi tujuan murni ini, Fakulti Pengajian Islam UKM di bawah projek penyelidikan PP 2014-003 dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP mengambil tanggungjawab menerbitkan manuskrip tersebut. Penerbitan tafsir ini dibuat oleh para editor dalam 2 versi tulisan, iaitu tulisan Rumi dan 2 tulisan moden. Versi Jawi bertujuan melestarikan penggunaan tulisan Jawi dalam wacana ilmu di samping memenuhi wasiat Al-Marbawi. Manakala transliterasi teks tafsir ini ke Rumi
dilakukan agar ianya boleh digunakan pakai oleh pelbagai lapisan masyarakat. Memandangkan tulisan yang digunakan dalam teks adalah ejaan Jawi lama. Teks tafsir ini ditransliterasikan ke tulisan Jawi moden dan Rumi dengan menggunakan satu kaedah transliterasi huruf Arab ke huruf Latin 1981. Yang kedua, Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu 2001. Kedua-dua kaedah tersebut telah dipiawaikan oleh DBP dan disepakati oleh Majlis Bahasa Indonesia Malaysia MABIN. Malah kaedah ini diterima oleh badan-badan antarabangsa seperti American Library dan the Library of Congress. Proses transliterasi ini mengandungi penambahan tanda bacaan dalam teks, terutamanya di akhir kepada potongan ayat-ayat Al-Quran, dan ejaan perkataan dalam bahasa Melayu moden. Juga diadakan perenggan-perenggan bersesuaian dengan tema perbincangan kelompok ayat-ayat. Pendekatan Al-Marbawi dalam kitab tafsirnya adalah secara tahlili, dengan menghuraikan makna sebahagian daripada potongan ayat Al-Quran dengan bersumberkan ayat Al-Quran yang lain atau hadis Nabi SAW dan pandangan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, para penonton sekalian, semasa membaca kitab ini, pembaca hendaklah memerhati kepada simbol-simbol huruf Jawi. Simbol-simbol berkenaan merujuk kepada kitab-kitab tafsir tertentu yang diguna pakai oleh Al-Marbawi sebagai sumber rujukan dan cara penulisannya. Hal tersebut dijelaskan oleh Al-Marbawi dalam mukaddimah kitab dengan katanya, adapun kemudian daripada itu, maka telah hamba taruh di bawah tiap-tiap kalimah Al-Quran itu maknanya dengan bahasa Melayu secara tafsir yang ringkas. Dan hamba terangkan maksud ayat-ayatnya di tepi tiap-tiap muka safhah Al-Quran. Ini menurut sebagai yang tersebut dalam tafsir-tafsir yang masyhur. Dan hamba taruh tanda jim, yakni tafsir Al-Jalalain, dan huruf nun, yakni tafsir An-Nasafi, dan huruf jim mim, yakni Hasyiah Al-Jamal Al-Jalalain, dan huruf kha, yakni tafsir Al-Khazin. Pendekatan Al-Marbawi ini boleh dikelaskan sebagaimana yang diaplikasikan oleh para ulama tafsir dengan tafsir bil ma'thur. Sudut pemikiran yang ditampilkan oleh Al-Marbawi dalam kitab tafsir berkenaan adalah bersifat semasa serta diikat dengan masyarakat setempat, terutama seketika mentafsirkan ayat-ayat yang ada kaitnya dengan hukum, perundangan dan sains. Tafsir Al-Marbawi ini yang sudah dicetak oleh Dewan Bahasa dan Pusaka mengandungi 736 muka surat. Kandungannya seperti berikut. 1. Isi kandungan, 2. Prakata, 3. Penghargaan khas kepada UKM, dan 4. Biografi Syekh Muhammad Idris Marbawi, dan mukaddimah kitab. Yang ke-6, muka surat ayat-ayat dari surah Al-Fatihah hingga surah Al-An'am ayat 1 hingga 14. Yang ke-7, fihris dalam tafsir Al-Marbawi. Yang ke-8, bibliografi. Dan yang ke-9, indeks. Semoga Allah SWT mengurniakan setinggi-tinggi ganjaran pahala kepada semua yang terlibat dalam proses penerbitan kitab ini, terutama kepada barisan editor yang bertukus lumus, mengambil tenaga dan fikiran, yang akhirnya kitab tafsir ini berada di tangan pecinta Al-Quranul Karim. Barisan editor tersebut terdiri daripada Dr. Haziah Hussein, Profesor Maldia, Dr. Latifah Abdul Majid, dan Dr. Wan Nasaruddin Wan Abdullah, dan juga Dr. Sabri Muhammad. Para penonton sekian, sekiranya ada di antara para penonton yang dikasihi berminat untuk mendapatkan kitab tafsir berkenaan, bolehlah dapati di seluruh kedai buku DBP, termasuk kedai buku DBP Wilayah Timur, seperti kedai buku DBP di Kota Baru, Kelantan. Ni dia bukunya.
InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Selamat membaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.